Didik TV KPM. Soalan penyelesaian masalah ni sebenarnya boleh berada di mana-mana sahaja, sama ada di bahagian A ataupun bahagian B. Perkara paling penting dalam soalan penyelesaian masalah, baca soalan dengan berhati-hati. Lepas tu highlightkan. Kalau boleh kamu kena ada highlighter lah. Highlightkan benda-benda penting. Sebab kadang-kadang dia banyak sangat sana-sini, jadi highlightkan. Mana kita nak asingkan. Okey. Dan dalam sistem persamaan, kita tahu kita boleh menggunakan dua kaedah, sama ada penghapusan ataupun penggantian, dan saya percaya calon-calon paling takut jika sesuatu soalan tu minta kaedah ini. Kaedah ini. Dia lebih suka open. So ada pelajar ataupun ada murid suka kaedah penghapusan, ada murid suka kaedah penggantian. Tapi kita tak tahu apa soalan yang akan keluar. Jadi kita perlu menguasai kedua-duanya lah. Rezeki kita kalau dia open, kita boleh selesaikan dengan menggunakan apa-apa kaedah. So, benda yang juga selalu terlepas pandang ataupun jarang kita tekankan adalah jenis penyelesaian. Ini sedikitlah cikgu nak cakap. Kita selalu menyelesaikan persamaan tersebut, tapi kita tak tahu apakah jenis penyelesaian. Kali ini, mana dah tahu, cuba kita ingat jenis penyelesaian ada 3, iaitu satu adalah satu penyelesaian di mana setiap nilai pemboleh ubah ada 1, 1, 1. So, itu adalah satu penyelesaian. Mungkin juga dia ada penyelesaian tak terhingga. Maksudnya apabila kamu selesaikan persamaan tersebut, nilai sifar sama dengan sifar. Maksudnya tak boleh selesai. Jadi dia ada penyelesaian tak terhingga. Ataupun tiada penyelesaian, iaitu nilai sifar tidak sama dengan sifar. Contohnya sifar sama dengan 5. So dia bukan sama dengan sifar. Maka dia tiada penyelesaian. Sebab saya ada jumpa satu soalan, saya tak ingat negeri mana dalam percubaan, dia ada kata selesaikan persamaan berikut dan nyatakan jenis penyelesaian. Kat situ sebenarnya bonus mark. Siapa yang tahu dapatlah extra 1 marks kan. Siapa yang tak tahu, hilanglah 1 markah tu. Yang ni lah cikgu? Yang ni lah. Maksudnya dia selesaikan dulu apa yang dia dapat. Ini ke, ini ke, ini. So baru kita boleh tentukan jenis penyelesaiannya. So inilah benda yang mungkin kita jarang bincangkan di dalam kelas. Mungkinlah bagi saya jarang, ada tekankan tapi jarang. Jadi kita kena tengok semula. Mungkin boleh kita ingat. Satu tentang soalan penyelesaian masalah. Soalannya dalam berbentuk ayat panjang. Panjang je soalannya. Panjang. Dalam SPM, satu muka surat. Kenapa? Sebab dia dwi bahasa. Berpina mata. So bila jadi kita kena bertenang. So bila kita baca satu-satu, dia kata sebuah kilang memasang 3 jenis mainan Q, R dan S. Bila dalam soalan, ikut huruf apa keluar dulu? Q, R, S. Jangan pandai-pandai nak alih-alihkan dia. Jumlah masa yang diambil untuk memasang 1 unit R dan 1 unit S melebihi masa yang diambil untuk memasang 2 unit Q sebanyak 8 unit. 1 unit Q, 2 unit R dan 1 unit S mengambil masa 31 minit. Nampak macam berbelit-belit kan? Kena highlight kan cikgu semua ni? Kena highlight. Masa yang diambil untuk memasang 2 unit Q, 1 unit R dan 3 unit S ialah 48 minit. So dia kata jika X, Y dan Z masing-masing mewakili masa. Masa ni lah kita kena padankan dengan betul. Siapa dulu keluar? Q. Jadi dia adalah X. Sebab mewakili setiap masa tu. Y. Kepunyaan R, masa bagi R. Dan S, dia adalah kepunyaan bagi Z. Paling penting, jangan tertukar. Kalau tertukar, habis. Jadi kamu kena highlightkan yang dekat situ. Tulis satu sistem persamaan linear untuk mewakili maklumat di atas. Ni best. Kenapa? Bina satu persamaan, kamu boleh dapat 1 markah. 3 persamaan mungkin boleh dapat 2 ataupun 3 markah. Dengan membina. Tapi tanpa membina, tak dapatlah jawab soalan B. Faham? Jadi kena berhati-hati. Jadi benda ni kita kena selesaikan, membina persamaan. So dia kata sebuah kilang. Yang pertama, jumlah masa yang diambil oleh untuk memasang 1 unit R. Saya buat di sini. Sini X, sini Y, sini Z. So R adalah apa? Adalah Y. Jadi kita 1 unit R, jadi Y. Dan 1 unit S, Z. Betul. Jumlah. So jumlah adalah tambah. Y tambah Z. Dan 1 unit S melebihi. Melebihi. Ayat melebihi maksudnya tolak. Tolak yang diambil untuk memasang 2 unit Q. Q adalah X.
2x. 2x sebanyak 8 minit. Okey. 1 markah. Okey, baca dengan tenang, tulis, ikut. Okey, apa Q? Jangan main ambil je X, Y, Z. So, maka kita dapat persamaan yang pertama. Okey? Persamaan yang kedua, dia kata 1 unit Q adalah apa? X. Okey, 2 unit R. Okey, 2 unit R adalah 2Y. tambah 2Y. Tambah 2Y. Okey. Dan 1 unit S. Z. Okey, mengambil masa 31 minit. Okey, maka kita akan dapat macam tu. Okey. So, persamaan yang ketiga, masa yang diambil untuk memasang 2 unit Q, 1 unit R dan 3 unit S ialah 48. Markah dah kat situ. Okey, jadi pastikan kita dapat markah kat situ. Soalan B. Dia suruh selesaikan dan cari masa dia. Okey. Maka kita buat persamaan serentak. Di sini pilihan kita lah. Kamu nak menggunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Okey, di sini saya menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kita ada 3 persamaan dan langkah pertama saya adalah menghapuskan X. Okey, menghapuskan X dengan persamaan 1 tambah dengan persamaan 3. Maka kita apabila menghapuskan salah satu pemboleh ubah, sebab kita ada 3, kita dah boleh dapat 1 markah. Okey? Dan seterusnya, kita dah dapat satu persamaan yang ada tinggal 2 pemboleh ubah. Kita hapuskan X. So, next kena hapuskan X jugalah. Jangan hapuskan yang lain, nanti tak dapat cari. So, kita buat yang macam ni. Saya ambil persamaan 2 darab dengan 2. Kenapa? Sebab nak samakan dengan perkali X. Jadi, persamaan 3 tolak dengan persamaan 5. Setiap persamaan yang kita buat, kita namakan. Okey, persamaan 4. Wujud lagi yang baru. Dia jadi persamaan 5. Okey? Jadi persamaan 3 tolak 5. Okey, dan kita darabkan dengan 4 untuk samakan perkali bagi Z. Okey, dan kita selesaikan. Maka kita akan dapat nilainya adalah 8. Dalam persamaan serentak ni, yang paling penting adalah mendapatkan pemboleh ubah pertama. Dapat je nilai pemboleh ubah pertama, selesai. Dah boleh masukkan dah dalam... boleh masuk. Okay. Kan? Chris pun boleh ingat kan? Okey, masukkan. Okey. Ni dah ada Y. Carilah yang dekat sini, masukkan ke. Okey, sebab ada pemboleh ubah. Ataupun yang dekat mana tadi. Ataupun sini kan. Yang ada 2 pemboleh ubah. Masukkan nilai Y, dah tinggal Z je. Okey, dah dapat nilai Z. Okey, bila dapat nilai Z, Z dah ada, Y dah ada, pilihlah mana-mana. Confirm boleh dapatkan siapa? Ya, dapat X. boleh cari X. Okey, dapatkan X. Okey, bila masukkan nilai Y dan Z dalam persamaan 2. Kenapa 2, cikgu? Suka hati kamulah. 1 ke, 3 ke, sebab mana-mana pun boleh. Dan jawapan kita adalah 5. Okey, X sama dengan 5. Untuk soalan ni, dia tak suruh nyatakan jenis penyelesaian. Tapi kalau dia kata nyatakan jenis penyelesaian, apa jenis penyelesaiannya? Okey, tengok nota tadi. 1 penyelesaian. Sebab ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z setiap satunya. Maka jenis penyelesaiannya adalah 1 penyelesaian. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM